Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita masih lagi dalam PDP Art Biologi tingkatan 4. Masih lagi dalam bab 1, di mana hari ini kita akan cuba habiskan bab 1 jika sempat lah. Jadi kita masuk pada keselamatan dan peraturan dalam makmal bio. Ini sebenarnya dah maklum lah mengenai keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi. Perlukan perlindungan diri. Ini adalah awak punya apa kita panggil sebagai objektif pembelajaran kita hari inilah. Boleh baca. Okey, ini adalah peralatan keselamatan yang perlu ada dalam makmal. Jadi untuk makmal biologi, makmal kita tu agak baru, masih lagi dalam keadaan yang cantik. Kita ada peti pertolongan cemas jika berlaku kecederaan, pencuci tangan, penyiram dengan cucian mata ni saya tak pasti, memang tak ada sebenarnya. Tapi kita ada sinki lah. Alat pemadam kebakaran, ini memang ada. Selimut kebakaran. Ini adalah kabinet aliran lamina dan kebuk wasap. Tapi dalam makmal bio, dua-dua ni tak ada sebab kita tak gunakan. Untuk makmal kimia, kita ada kebuk wasap. Okey, ini adalah alat yang pertama, stesen pancuran kecemasan ni untuk bila terkena bahan kimia ataupun bahan yang berbahaya. Contoh terkena asid, jadi awak perlu asid satu badan lah. Ni tak tahu lah macam mana boleh kena asid satu badan ni. Mungkin awak yang tuang pada kawan awak ke macam mana, saya tak tahu. Okay, stesen pencuci mata. Dan kita ada kebuk wasap. Kebuk wasap ni awak akan gunakan jika kita gunakan bahan gas yang bahaya. Contoh klorin, bromin, nitrogen dioksida ataupun awak gunakan asid yang terlampau pekat. Kabinet aliran lamina, yang ini rasanya tak ada. Dekat makmal kita memang tak ada. Menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih dalam kabinet aliran lamina. Ini biasanya kalau kita guna untuk culture bakteria. Sebab dalam tu udara tu tak boleh contaminated lah, tak boleh tercemar. Ini adalah kabinet keselamatan biologi. Untuk kaji bahan jika bahan tu mengandungi patogen yang bahaya. Okay, ini adalah pakaian yang perlu dipakai jika buat eksperimen, tapi bergantunglah pada eksperimen. Macam eksperimen biologi, kebanyakannya adalah tidak mendatangkan bahaya. Jadi mungkinlah ada beberapa alat yang kita takkan pakai kat sini. Goggle, ini adalah goggle. Ini untuk elakkan mata daripada terkena bahan kimia. Biasanya bila buat eksperimen kimia, yes, you akan pakailah semua ni. Topeng muka. Ini untuk sekarang memang kita akan pakailah mask tu, tapi ini adalah topeng muka N95 Ini untuk tapis bahan kimia dan habuk. Sarung tangan makmal, sarung tangan getah, pencuci tangan, baju makmal. Ini adalah lab coat, coat untuk makmal. Bahan yang boleh dibuang dalam sinki, bahan kimia yang pH dia 5 hingga 9. Hanya beralkali. Cecair dan larutan yang kepekatan dia rendah dan tak bahaya. Contohnya sukrosa, larutan pewarna, air suling. Bahan-bahan yang tak boleh dibuang dalam sinki adalah yang pertama, mestilah bahan pepejal tak boleh buang dalam sinki. Kasut pula dah. Nilai pH yang kurang daripada 5 ataupun lebih daripada 9, maknanya terlampau berasid ataupun terlampau beralkali. Bahan kimia seperti asid, gris dan minyak. Sisa pepejal, logam berat seperti merkuri. Bahan yang meruap, bahan toksik, bahan sisa organik, mikroorganisma, bangkai tikus jangan dibuang dalam sinki. Bahan radioaktif, yang ini memang tak adalah, kita tak gunalah bahan radioaktif. Dan satu lagi, dalam makmal kita perlu gunakan kasut kerana takut berlaku tumpahan bahan kimia.